Hai, bertemu lagi kita dalam video tutorial kali ini. Kita nak bincangkan mengenai platform OpenCart. So OpenCart ni digunakan untuk e-commerce. Kita tak guna WooCommerce. OpenCart ni lebih, orang kata, lebih kompleks. So untuk tutorialnya ni kita guna elvelo.com.my. So dia punya login dia, kita kena /admin kat sini. So kita akan masuk ke dashboard dia, masukkan username dengan password. Sekarang ni dia adalah under maintenance. So ini adalah interface OpenCart. So kemudian kita masuk, kita login. Okay, ini adalah interface untuk OpenCart, interface dashboardnya. Okay, dia ada macam-macam kat sini, dashboard, catalog, extension. Kita akan go through satu persatu. Lepas kita login ke dashboard, so nanti kita boleh refresh semula. Dia dah tak jadi under maintenance. Ini adalah websitenya. Okay, so dashboardnya berbentuk macam ni, lain sikit dengan WordPress, lain banyak lah, senang cerita. So lepas kita dah login, okay, kita pergi tengok yang benda yang important adalah catalog, categories. So kita tengok categories, dia ada accessories, hijab, muslimah, fashion. So benda tu semua akan ada dekat sini. Ini adalah kategori. Veil ni satu kategori. So dalam kategori ada produk, sama juga macam hijab. Okay, so okay, ada satu. So dalam hijab adalah satu kategori, di mana dalam kategori tu ada satu produk. Okay, so sekarang ada 6 sebenarnya. Selain kategoris, yang important dekat sini adalah products. So kita klik dekat products. So sekarang ni kita dah ada banyak produk dekat sini. Kita ada dalam 45 produk yang ada. Kemudiannya daripada produk-produk ni, okay, inilah yang kita akan hasilkan produk. Okay, so ini semua adalah produk. So ini adalah produk. So kita go through satu persatu dulu, satu produk. So bila kita klik dekat edit okay, sekarang ni website ni ada dua bahasa, ada bahasa Melayu dengan English. So ini bahasa Melayunya dan ini adalah English. So kalau kita update dekat English, makanya website ni akan okay, by default adalah English, ataupun kita boleh pilih bahasa Melayu. So sekarang ni adalah English. So bahasa Melayu pun kita kena edit dekat sini, dia punya title dia dengan description, dengan juga meta tag title. Sama juga dengan English. So maksudnya bahagian English ini content dia, lepas tu bahasa Melayu ini content dia. So dia akan jadi dua bahasa lah, dua bahasa. So ini adalah general. Kemudian yang penting adalah data. Model dia kena letakkan nama dia. Biasanya kita akan letakkan semula product name ni lah dekat data ni. So SKU tak diperlukan buat waktu ni. Price, price ni penting. Untuk kita letak harga dia, okay, RM90. Harga dia adalah RM90 bagi produk ini. Quantity ni biasa kita akan letak default 1000 lah, ataupun kalau memang betul-betul ada quantity yang betul, bolehlah letak 100 ke 200 ke, terpulang lah, tak ada masalah pun. Minimum quantity ni ada satu, maksudnya minimum ordered amount. Okay, maksudnya bila orang nak beli tu, minimum quantity dia kena berapa. So kalau by default satu lah. Maksudnya kalau kata orang tu dia nak beli satu, memang boleh lah. Kalau kata minimum quantity ni kita letak 10, so bila orang nak beli satu dah tak boleh dah, dia kena beli 10. So sekarang ni kita letak satu lah, macam biasa. Subtract stop no. Kenapa kita letak no? Sebab kita tak tahu quantity ada berapa banyak. So kita letak default 1000. So kalau katalah memang quantity tu ada 100, so kita nak benda tu akan tulis dekat situ. Okay, subtract ni kita letak yes. So bila ada orang beli, okay, dia tinggal 99. Orang beli lagi, so dia tinggal 98. Macam itulah. So ni tak ada yang lain-lain, tak ada yang important sangat. Okay, kemudiannya kita tengok dekat link.
Okay, categories ni adalah wedding attire veil. So kalau kita nak cari kategori, kita boleh type contohnya hijab. Okay, nanti dia akan keluar dan dia dapat. Okay, kita klik yang ni, nanti dia keluar hijab. Katalah kita tersalah pilih. Okay, kita padam hijab ni. Itu adalah untuk link. Lepas tu kita tengok dekat attribute tak ada. Untuk website ni tak ada attribute produk-produk dia. Dan kita tengok option. So untuk option, kita dekat dalam website ni ada yang untuk buy ataupun rent. Okay, I want to buy, I want to rent. So sebagai contoh, okay, kita tengok satu. Kita tengok satu. Okay, yang ni mungkin yang ni kot. Okay, I want to buy. So bila kita klik I want to buy, nothing happen. Okay, but once kita klik I want to rent, harganya jadi 40. Okay, I want to buy, still 90. I want to rent, 40. Okay, macam mana ni boleh jadi? Dia ada dekat option. So bila orang pilih I want to buy, quantity ni tak kisah, kita boleh letak berapa pun. So price dia ada penambahan kat sini ataupun tolak, by default tambah, biarkan kosong. Points biarkan kosong, weights kita biarkan kosong. Tetapi bila I want to rent, okay, kalau kita perasan price dia ada tolak 50, yang lain-lain kosong kan. So price dia kat sini tolak 50. So harga asalnya 90, tapi bila rent dia akan, okay, I want to rent, minus RM50. Bermaksud tolak RM50, so dia akan jadi RM40 untuk harga sewa. So dekat sinilah fungsinya. Lepas tu recurring pun untuk yang ni tak ada. Special image. Okay, image ni kita boleh tambah lagi dengan klik macam ni je. Klik tambah. Lepas tu kita boleh edit. Klik yang pensel tu. Lepas tu carilah folder-folder mana, ataupun kita nak create folder pun boleh. Create new folder. Contoh lah create new folder. Kita letak namanya test. Okay, dan kita letak tambah. Okay, kita kena carilah test tu dekat mana. Okay, test. So katalah nak tambah gambar. Kita klik upload. Kita cari gambar-gambar. Kita tengok ada tak gambar yang sesuai. Pass artwork sebagai contoh. Kita tengok sebagai contoh sekejap. Pass artwork Velo design product page. Contohlah kita ambil product page ni lah. Okay, ini adalah gambarnya. Klik dia akan keluar. So sort order ni kita boleh letak lah 4 susunan. Okay, tak apa, kita remove. Ni sebagai contoh lah. Ni untuk letak gambar lah. Reward points pun tak ada. SEO ni sebenarnya agak penting, tapi kalau SEO ni untuk kita letak, biasanya kita akan ambil nama ni, lepas tu kita letak dia punya tajuknya, tapi biar huruf semua kena kecil. Lepas tu jangan ada space. Dia kena macam ni, supaya ini fungsinya adalah dekat sini. Okay, wedding attire veil dekat sini adalah product ID 73. So kita tak, dalam link kita tak sepatutnya letak product 73. Kita kena letak namanya bridal scape with flower lace on top. So dekat carian Google dia akan baca bridal scape with flower lace on top. Dia tak akan, kalau kita letak ID 73, Google tak faham apa itu ID 73. So inilah fungsi untuk SEO. Ini untuk English, ni untuk Malay. So design tak ada apa. Okay, itu so far yang basic lah dekat produk ni. Kemudian kita tengok dekat yang tadi, kita ada option tadi, I want to buy, I want to rent. Dekat mana kita set benda ni? Dia ada dekat option. Okay, option, to buy or to rent, kat sini. Klik edit. Ini dia yang kita dah set lah, radio button. Okay, so itu adalah tempat di mana kita buat create untuk to buy or to rent option lah.
Kemudian yang seterusnya kita tengok dekat sales order. Okay, sales order ni bermaksud order yang kita dapat daripada customer lah. Kalau ada order dia akan keluar dekat sini. So far kita tak ada lagi. So kalau ada orang dah buat pembayaran semua, dia akan keluar dekat sini lah, kat order ni. Customer lepas tu customer, ini orang yang dah mendaftar dengan website ni. Sama ada dia dah buat pembelian ataupun dia hampir nak buat pembelian, dia register kan, so dia akan keluar dekat sini lah, customer ni. Customer. So advanced WhatsApp. Okay, yang ni by default OpenCart tak ada function ni. Yang ni adalah yang kita tambah. Kita tambah function WhatsApp ni dekat sini, advanced WhatsApp setting. Okay, so dekat sinilah yang untuk kita setting dia. Okay, advanced layout, general, bahasa Melayu, color setting, support members. Support members ni, okay, number kita boleh letak employee name, below admin, hai, apa yang kami boleh bantu. Number kena, kalau Malaysia depan dia kena ada 6. Ni dia punya apa orang kata country code 6011266. So kita dah setting benda ni, advanced WhatsApp. Seterusnya kita tengok pada sistem setting. Okay, sistem setting, and then ada tanda edit ni, kita klik kejap. Kemudian kita tengok dekat bahagian server. Okay, maintenance mode, dekat sini kita letak yes. So kalau perasan masa awal-awal tadi, website ni sebelum kita login dia ada under maintenance. So ini tempatnya. Kalau kata kita dah settle edit ni semua, kita dah yakin website ni dah boleh berfungsi, dan kita klik no. Okay, kita klik no, and then kita save. So kalau kita dah klik no and kita save, maksudnya website tu dah open pada public lah. So dekat server, maintenance mode. So satu lagi yang dekat options. Okay, options ni kalau kita scroll kat bawah, ada affiliate. Okay, affiliate dia kat sini. Affiliate commission kita nak letak, okay, 5%, maksud 5% lah untuk affiliate, orang yang mempromosikan website ni lah. So dia akan dapat 5%. So seterusnya kita tengok dekat simple block simple block articles. So kalau kita perasan dekat sini ada satu blok terkini. So okay, yang ni untuk test saja. So kita boleh katalah kita delete dulu yang ni. Kita klik delete. Okay, kita delete. So dia dah tak ada lah sepatutnya kat sini. So kalau kita susun macam ni, sekarang ada 4 yang betul punya artikel. So kita klik tips fashion untuk wanita bijak agar tetap trendy. Mana? Okay, ini dia. So kita klik dekat edit. Okay, ni untuk English, kita kena set lah bahasa Melayu apa, English apa. So far sekarang default dia adalah English. So artikel title ni kat sini, description dia apa, gambar-gambar tu dia ada dekat sini, feature image. Nak upload dia macam biasa, klik kat situ, dah ada edit, buat macam tadi, main image dia apa. So kalau kita tengok kat sini, ini adalah featured image, tapi bila kita klik, kalau kita klik ke artikel tu, okay, ini gambar dia, gambar dalam dia, ini main image. Itu untuk dia punya artikel. Macam ni. Ini pun dia punya SEO lah. Tips dash fashion dash untuk dash wanita dash berhijab. So nanti Google boleh baca lah macam ni. Kemudiannya kalau kita try beli satu barang, contohnya kat sini, and then kita klik I want to buy, and then buy now. Okay, guest checkout. Okay, continue. Ni kita cubalah. At gmail.com, telefon, address, postcode, country Malaysia, region Sabah, Putrajaya. Okay, continue.
Okey, kalau kita perasan kat sini ada RM8. Macam mana dibaca RM8? So kat sini ini pun boleh kita boleh setting, tapi ini kita setting dekat extension lagi sekali, and then kita pergi cari dekat atas ni, cari shipping. Okey, shipping. So bila kita check shipping tu, kita pergi dekat kalau tak silap saya dekat GeoZone shipping. So kita edit, kita tengok method, ini dia. So Peninsula Malaysia, Semenanjung Malaysia, flat rate RM8. West Malaysia, Sabah, Sarawak dan Labuan RM15. So kalau kita nak ubah, kita ubah kat sini lah. Kalau katalah 12, so kat sini kita letak 12, dan kita save lah. Kita save. Ni tak ada, kena BMT, tak apa. So itu caranya untuk yang kita set yang tadi ni lah, untuk yang RM8 atau RM15. So far itu sahajalah yang perlu untuk kita faham mengenai open card ni lah. Itu sahaja.